Hai, kita bersama semula dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Petronella. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 28. Pada hari ini kita akan belajar satu lagi tata bahasa yang baru, yaitu kata ganda. Baiklah, ini ialah petikan teks yang ada pada muka surat 28 di dalam buku teks murid-murid semua. Tajuk, Parkir di Hutan Lipur Bukit Wang, Jitra, Kedah. Baiklah, murid-murid, sila dengar bacaan petikan teks yang akan cikgu bacakan sebentar lagi, dan murid-murid sila dengar dengan teliti. Pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kendaraan masing-masing ke hutan lipur Bukit Wang. Peraturan ini bagi memastikan kawasan Mandi Manda di Bukit Wang bebas daripada pencemaran asap. Asap daripada kendaraan yang lalu lalang di situ telah dikenal pasti sebagai satu daripada punca pencemaran di kawasan hutan lipur Bukit Wang. Penduduk tempatan telah bersama-sama membina tempat parkir di luar kawasan hutan lipur Bukit Wang. Aktiviti gotong royong itu mengambil masa berbulan-bulan, tetapi hasilnya amat membanggakan. Penat lelah para penduduk sudah berbalas. Kini, kawasan Bukit Wang bebas daripada asap kendaraan. Udara di situ semakin bersih dengan pepohon menghijau. Beburung dan rerama terbang dari dahan ke dahan. Ikan-ikan kecil berenang-renang di dalam sungai yang jernih. Oleh itu, diharap agar semua pengunjung agar terus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Baiklah, di dalam petikan teks tersebut, murid-murid ada melihat kata ganda yang telah diwarnakan dengan warna merah. Okey. Kata ganda tersebut terdiri daripada 4 jenis. Okey, yang murid-murid nampak seperti di bawah di dalam peta pokok tersebut, ada kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak, kata ganda berimbuhan. Okey, cikgu akan terangkan contoh dan apa itu kata ganda mengikut jenis. Okey. Baiklah, cikgu akan terangkan jenis kata ganda. Kata ganda yang pertama, iaitu kata ganda penuh. Okey, maksud kata ganda penuh ni, seluruh perkataan itu akan diulang. Okey, ini adalah membawa maksud untuk menyatakan makna jamak ataupun banyak dan memberi keterangan. Okey, contohnya kita tengok contoh anak. Okey, biasa kita akan sebut anak. Okey, kalau anak itu kita mesti dalam fikiran kita satu orang. Tapi apabila kita gandakan anak-anak, okey, ini akan membawa maksud ataupun bilangan yang banyak. Okey, ikan, manis, kayu. Okey, itu contoh kata ganda penuh. Okey, maksudnya perkataan yang di depan tu dia akan ulang semula untuk digandakan di belakang. Okey, maksudnya perkataan di depan dengan di belakang itu sama. Kata ganda yang kedua, kata ganda separa. Okey, separa ni maksud dia separuh sahaja. Okey, perkataan diulangi separuh sahaja. Perkataan asal dipendekkan dan diambil sekerat sahaja. Melibatkan
penggandaan suku kata pertama kepada kata dasar. Okey, biasanya kalau kata ganda separa ni dia akan menggandakan menggunakan vokal e. Okey. Okey, contoh tamu. Okey, apabila digandakan dia akan menjadi tetamu. Okey. Rambut. Rambut. Laki. Lelaki. Bola. Bola. Okey, biasanya kita lihat huruf yang pertama tu dia masih lagi menggunakan huruf asal, okey, daripada perkataan asal. Okey, tetapi apabila digandakan dia akan menjadi kata ganda separa, dia hendaklah menggunakan vokal e. Okey, contoh tu cecair, tetangga, lelangit. Kata ganda yang ketiga, iaitu kata ganda berentak. Okay. Maksud kata ganda berentak ni ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi asal kata dasar. Okay. Bunyi tertentu diulang ataupun diubah. Okay. Dia ada 3 jenis. Okay. Yang pertama tu kita akan mengulang vokal. Vokal ni ialah huruf A, E, I, O, U. Okey, itu ialah vokal. Okey, contoh pengulangan vokal. Sayur, mayur. Okey, apa yang diulang di sana? Okey, yang diulang ialah huruf E dan U. Kue, mue. Lauk, pauk. Gotong, royong. Okey, sekarang kita tengok pengulangan konsonan. Okey, konsonan ni ialah huruf selain vokal, iaitu B, C, D, F, G. Okey, kita tengok. Okey, gunung. Apabila digandakan, dia akan menjadi gunung ganang. Bukit, bukau. Kayu, kayan. Batu, batan. Okey, yang ketiga, pengulangan berentak bebas. Okey, contohnya anak. Okey, apabila digandakan dia akan menjadi anak pinak. Saudara marah. Lintang pukang. Okey, itu dia kata ganda berentak. Okey, ini ialah kata ganda berimbuhan. Okey, kata ganda berimbuhan ni ialah kata ganda yang kita tambah dengan imbuhan. Okey, sama ada imbuhan awalan, akhiran, apitan ataupun sisipan. Okey. Kata ganda berimbuhan ni terdiri daripada 4 kelas, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata keterangan. Okey, kita tengok contoh yang telah cikgu sediakan. Okey, kata berimbuhan awalan. Okey, awalan berlari-lari. Okey, imbuhan yang ada di sana ialah ber. Teresak-esak. Okey, imbuhannya ialah ter. Dimarah-marah. Imbuhannya di. Meronta-ronta. Okey, imbuhannya ialah me. Okey, kita tengok pula imbuhan akhiran. Akhiran ni maksudnya imbuhan itu berada di belakang. Sayur, sayuran. Okey, imbuhannya ialah an, an di belakang. Kenang, kenangan. Orang, orangan. Okey. Kemudian kita tengok imbuhan jenis apitan. Okey, apitan ni maksudnya imbuhan tersebut berada di depan dan juga di belakang. Okey, contohnya bersalam-salaman. Okey, imbuhan awalannya ialah ber dan imbuhan akhirannya ialah an. Okey, mendewa-dewakan. Okey, imbuhan awalannya men. Imbuhan akhirannya kan. Agung-agungkan. Imbuhan awalannya di dan imbuhan akhirannya kan.
maksudnya apitan. Baiklah, tadi murid-murid telah mendengar penerangan tentang jenis-jenis kata ganda. Kita balik semula kepada petikan teks dalam buku teks kamu. Kita hendaklah lengkapkan peta pokok tersebut. Yang ini tidak perlu salin dalam buku aktiviti. Cikgu hanya terangkan jenis kata ganda tersebut. Kata ganda penuh. Kata ganda penuh ni maksudnya perkataan yang di depan dan di belakang itu mesti sama. Dalam petikan sudah diberikan pengunjung-pengunjung, ikan-ikan. Jadi kita hendaklah lengkapkan dengan mencari satu lagi kata ganda penuh, yaitu peraturan-peraturan. Kata ganda separa. Dalam petikan itu terdapat pepohon, beburung, dan rerama. Kata ganda berentak. Mandi-manda, lalu-lalang, gotong, royong. Kata ganda berimbuhan. Bersama-sama. Berbulan-bulan. Berenang-renang. Baiklah, cikgu harap murid-murid telah memahami sedikit sebanyak tentang kata ganda. Ini ialah tugasan murid-murid pada hari ini. Sila buka buku aktiviti muka surat 30. Baiklah, ini ialah tugasan pada hari ini. Mari kita baca arahan. Tulis kata ganda berdasarkan gambar dan bina ayat. Dalam gambar ini cikgu telah sediakan kata ganda yang sepatutnya ataupun yang sesuai, dan cikgu hanya minta murid-murid untuk membina ayat berdasarkan kata ganda yang telah cikgu berikan dan gambar yang telah disediakan. Nomor 1. Nomor 1 itu contoh telah diberikan. Perkataan yang diberi ialah pokok. Manakala kata ganda yang sesuai ialah pokok-pokok. Contoh ayat. Puan Hafsah suka menanam pokok-pokok bunga di sekeliling rumahnya. Yang kedua, perkataan yang diberi ialah daun. Cikgu telah berikan kata ganda daun. Daripada perkataan daun itu, murid-murid perlu membina ayat yang sesuai. Contoh ayat. Ibu menyapu daun yang jatuh berguguran di halaman rumah. Itu ialah contoh ayat. Jadi untuk soalan nombor 3, 4, 5, 6, cikgu minta murid-murid membina ayat berdasarkan kata ganda dan juga gambar. Murid-murid, setelah tugasan telah disiapkan, jangan lupa hantarkan tugasan Anda kepada cikgu melalui WhatsApp. Sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung dengan cikgu. Jangan segan WhatsApp saja cikgu apa yang kamu tidak faham. Cikgu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.